Di sinilah tempat saya selalu buat live, selalu buat video YouTube dan sebagainya. Kita pakai laptop je. Berapa monitor ni? 1, 2, 3, 4, laptop 5, laptop ni 1, 6. Ini adalah webcam yang saya gunakan sepanjang video YouTube ni saya buat. Kemudian lepas tu kita ada adapter EF pergi micro four third dan kita nampak kat sini. Ini view dia. So inilah untuk saya buat video-video YouTube. Video ini dibawakan oleh LD Analyst. Deposit lebih pantas dan mudah kini berada di Malaysia dan Indonesia. Syui, bertemu kita lagi dan bersama saya Faiz. Untuk video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana saya membuat mapping untuk semua pair currency yang saya trade secara harian ataupun daily. Mungkin cara saya berbeza daripada trader-trader yang lain, tetapi saya harap dengan perkongsian saya ini dapat memberi sedikit idea kepada anda macam mana seseorang itu melakukan mapping. Baiklah, tanpa membuangkan masa anda, kita teruskan kepada pengajian kita. Baiklah, ini adalah contoh untuk XAU USD mapping yang saya buat daripada tahun 2022 pada 27 September 2023 sehinggalah sekarang, dan mapping ini masih valid, boleh diguna pakai kerana kita kena ingat teknikal analisis merupakan historical data dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah update sahaja anda punya zone mengikut pasaran semasa. Untuk sekarang ni saya dah kosongkan chart saya dan saya nak tunjukkan kepada anda macam mana saya lakukannya daripada scratch ataupun daripada kosong supaya anda lebih jelas dan faham tentang bagaimana mapping ini berfungsi dan bagaimana mapping harian ini akan membantu di dalam trading anda. Untuk membuat mapping harian, saya menggunakan TradingView sebagai saya punya mapping harian. Apa yang bagusnya adalah kerana di dalam ni kita ada yang kita panggil sistem untuk alam. Jadi saya tak perlu melihat chart sepanjang masa. Saya hanya tunggu notification sampai ataupun signal sampai ke handphone saya sebelum saya melakukan entry. Saya lebih suka menggunakan TradingView kerana saya suka melukis dan saya punya mapping lagi cantik. Baiklah, untuk membuat mapping yang pertama sekali adalah saya akan melihat zone daily terlebih dahulu sebelum saya membuat sesuatu mapping. Saya akan tunjukkan secara ringkas kepada anda daripada paras ini sahaja kerana kalau nak buat sampai habis, petak mat. Harga daripada 2080 sehingga 1856 saja. Inilah paras harga yang saya akan gunakan untuk mapping kali ini. Pertama sekali, kita pergi ke line chart. Apa yang anda lihat sekarang adalah garis puncak dan lembah di dalam daily, dan apa yang saya lakukan hanyalah membuat satu garisan horizontal line yang pertama kepada daily, dan saya akan buat macam ni. Saya tanda dekat hujung-hujung saja tajam-tajam ni. 1, 2 dan ni ada 1, 2, 3, 4. Saya tanda kat sini horizontal line dan saya cari lagi horizontal line 1 dan 2 dan 3. Okey, tips pertama untuk anda dalam membuat mapping adalah horizontal line yang ditarik mestilah mempunyai sentuhan lebih daripada 2 baris seperti ini. Saya tunjukkan ada 1 sentuhan, 2 sentuhan dan 3 sentuhan. Jadi tempat ini adalah sesuai untuk anda membuat penandaan zone. Sebagai contoh yang ni, kenapa saya tandakan di sini? Kerana di sini ada 1 sentuhan dan 2 sentuhan dan di belakang-belakang ada lagi sentuhan. Baiklah, seterusnya apa yang anda perlu lakukan hanya membuat penandaan horizontal line kepada semua puncak-puncak yang berada di dalam zone. Saya tandakan dekat sini ada 1, 2. Sini ada 1 sentuhan, 2 sentuhan, 3 sentuhan.
Dekat sini pun boleh juga 2 sentuhan. Dekat sini ada sentuhan lagi, 1 sentuhan, 2 sentuhan, dan ni macam lebih kurang je jarak dia, gap dia dalam 30 pip, boleh diguna pakai. Dan dekat sini kita buat 1 sentuhan, dan yang terakhir kita buat sentuhan yang terakhir. Dan anda kena ingat, warna putih ini adalah perlambangan bagi saya untuk daily. Yang kedua, selepas anda membuat penandaan pada semua horizontal line, apa yang anda perlu lakukan adalah pergi kepada line chart untuk precisekan anda punya zone. Dan jika anda lihat, sentuhan-sentuhan yang berlaku adalah berada di body. Apa yang anda perlu lakukan macam saya ajar, alihkan semua horizontal line ini ke shadow yang berdekatan. Seperti ini, kita boleh alihkan pergi sini. Nampak dia sharp. Dan sini kita boleh alihkan ke sini. Nampak. Okay. Dan yang ni kita boleh alihkan zone sini. Kita boleh alihkan, nampak ni ada tajam sini, 1 tajam, 2 tajam, 3. Dan untuk yang ni kita boleh ambil yang ini. Untuk yang ini pula kita boleh alihkan yang ni. Dan yang ni kita boleh ambil bahagian sini. Tajam. Okey, untuk yang ni kita maintain saja kawasan ni. Dan untuk yang ni kita boleh tajamkan bahagian sini. Okey, dan untuk sini kita boleh, yang ni dah okey, so kita boleh alihkan yang ni pergi ke paras harga sini. Ini adalah zone daily. Anda kena ingat, ini adalah zone daily. Seterusnya apa yang saya lakukan adalah membuat penandaan zone untuk rectangle 85-94. Jauh sangat tu, saya kurangkan kepada saya punya risiko. Baiklah, untuk melukis kotak zone, apa yang anda perlu lakukan adalah membuat kiraan modal hangus yang anda bakal leburkan di dalam trading anda. Seperti saya, untuk setiap zone saya sanggup meleburkan sebanyak 30 pips daripada modal saya. Jadi saya akan buat kotak ni sebanyak 30 pips. So 85, 88 lah. Macam ni, 85, 88. Okey. Jadi inilah kawasan zone yang saya tandakan untuk daily. Ini adalah daily kita akan nampak macam kecil sikit, dan saya akan tandakan dengan warna merah supaya simbolik. Dan saya tahu warna pink ni adalah zone daily untuk saya punya mapping, dan saya precisekan lagi di sini. Saya tambah lagi horizontal line. Kenapa saya buat 2 horizontal line di antara? Benda ni adalah kerana untuk memudahkan saya melihat zone di bahagian kanan ini. Nampak ni, 19, 13, 19, 10 buy now, 18, 88, 18, 85 buy now. Itulah dia. Dan di sini pula saya akan buat penandaan zone sama juga 30 pip. Jadi saya akan copy dan paste saja. Anda masukkan kotak di bahagian atas horizontal line yang anda lukiskan tadi. Saya tunjukkan kepada anda, nak ikut atau tidak terpulang kepada anda. Bila kita gunakan TradingView ni, dia akan lagi mudah sebab kita senang nak copy paste berbanding dengan MetaTrader 4. Sebab itulah saya jarang menggunakan MetaTrader 4. MetaTrader 4 saya gunakan hanya untuk entry sahaja. Okey, ini adalah zone daily. Saya tandakan sebagai warna pink. Terpulang kepada anda, warna apa yang anda suka untuk cantikkan awak punya mapping. Setelah selesai untuk daily, kita pergi kepada H4 pula. Dan apa yang akan anda nampak adalah kawasan-kawasan yang terbaru, ada puncak dan lembah yang macam saya tunjukkan di daily tadi. Dan kalau kita tekan di line type, anda akan nampak ada lebih banyak sentuhan daripada yang daily tadi. Macam kat sini dia pun ada. So ini kita panggil dia sebagai zone H4. Apa yang saya lakukan sama juga seperti tadi. Saya buat penandaan di sini. 1, dan ada lagi sentuhan ni. Saya ambil dekat sini lah. Ada 1, 2, 3, 4 sentuhan. Okey, 4 sentuhan di sini. Sini ada banyak sentuhan kan, tapi ni macam gap dia. Ni boleh. Saya tandakan kat sini. Seperti video yang sebelumnya, saya ada ceritakan kepada anda bagaimana kita nak cari zone yang valid. Kita mestilah kena ada puncak dan lembah ataupun sentuhan yang melebihi daripada 2 baris yang sama ataupun hampir sama. Macam kat sini 1,
kita nampak lagi sini 1. Jadi kat sini adalah tempat yang valid untuk kita melakukan entry. Dan di sini ada 1 lagi. Sini pun ada 1 lagi. Alright, dan seterusnya kita nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6 zon baru untuk H4. Dan apa yang perlu lakukan seperti biasa, saya pergi ke candlestick dan precisekan dia. Dan kalau kat sini kita just copy sebab kita punya zone adalah 30 pip, dan kita copy benda ni masuk balik ke sini. Saya akan tukarkan warna dia kepada warna kegemaran saya, iaitu warna kuning ataupun oranye lah sebagai saya punya zone untuk H4. Jadi saya tahu bila harga memasuki kotak warna oranye ini, saya tahu ini adalah zone untuk H4. Dan di sini saya akan precisekan lagi. Saya buat zone kat sini. Ini boleh naik sikit lagi. Dan dekat sini kita ada rally base rally kat sini, so kita boleh gunakan sebagai kita punya guideline. Tapi untuk rally base rally ni saya akan ajar dalam video yang akan datang supaya anda akan tahulah. Sebab sekarang ni anda baru saja habis pembelajaran tentang support dan resistance, tapi untuk benda-benda ni nanti saya akan jelaskan lagi. Jadi anda kena ingat, mapping ini hanyalah bersandarkan kepada support dan resistance sahaja. Dan di bahagian sini, ini bahagian QM. QM. Jadi siaplah mapping kita daripada parah 2080 sehingga 1885. Tips lain untuk anda adalah membuat mapping tambahan untuk minor time frame. So macam kat sini saya dah tunjukkan anda daily dan H4. Dan dekat sini kalau kita nampak ada satu spike yang melanggar neck body kepada QM inverted. Di sini QM inverted tu apa, nanti saya akan jelaskan pada video yang akan datang. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah update sahaja mapping ini dan lihat di time frame minor, time frame kecil, kerana ini adalah interaksi baru yang dihasilkan oleh pasaran semasa, iaitu harga terkini. Ini tak ada dalam mapping ni. Tiba-tiba ada spike kat sini. Jadi anda kena perhatikan di minor time frame dan boleh buat zone di sini. Tetapi untuk video kali ini saya hanya akan menunjukkan mapping kepada anda untuk daily dan H4 sahaja. Untuk minor time frame sama juga penggunaan dia, cuma spike dia lagi banyak daripada biasa, dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah precisekan seperti yang saya ajar pada video ini dan video sebelumnya. Saya ada tinggalkan link di sini supaya anda boleh refresh semula apa yang saya tunjuk. Dan itu sahaja mapping daily saya bagi XAU USD 21 Jun 2023. Itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga memberi manfaat kepada anda. Dan jangan lupa, jika video-video saya banyak membantu anda di dalam trading, bantu saya dengan 2 klik sahaja. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan kita akan pergi kepada chapter yang seterusnya, iaitu Breakup Bedok. Let's go.